Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita pergi kepada chapter 8 di mana kita akan belajar tentang account receivable management dan juga inventory management. Okey, untuk chapter ni, learning objektifnya adalah yang pertama, understand the firm's account receivable credit management. Ya, sebagai contoh, apa dia credit selection, apa dia credit term. Kemudian understand the concept of inventory management. Selain daripada tu, student perlu tahu macam mana nak calculate and analyse economic order quantity. Ya, tapi jangan risaulah, economic order quantity ni dia tidak secomplicated sebagaimana yang namanya. Ya. Yang keempat adalah untuk memahami konsep just in time. Ya. Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah di sebelah ini, inventories dan account receivable dia duduk bawah current asset dalam balance sheet, ya. Okey. Jadi macam mana dalam bab ini kita nak tahu macam mana syarikat menguruskan kedua item ini supaya boleh increasekan company's market value, ya. Remember that in chapter 1 kita belajar bahawa tujuan utama perniagaan itu adalah nak increasekan dia punya market value. Okey, seterusnya account receivable management, ya. Kita nak tahu apakah dia account receivable management ni, ya. Definisi account receivable adalah debt owed by customers who bought goods or services through credit. Jadi ia adalah account penghutang, ya. Yang seterusnya, apakah objektif account receivable management? Kenapa perlu diurus? Ya, dia perlu diurus supaya collection of account receivable tu dibuat as quickly as possible, ya, without losing sales from high pressure collection. Contohnya high pressure collection teknik ni adalah kita paksa-paksa customer untuk bayar hutang dia, kan? Setiap 2-3 hari call customer suruh bayar. Tak bolehlah macam tu. Ataupun offering non-competitive credit terms. Non-competitive credit term ni adalah dia terlalu mendesak. Contohnya macam bagi diskaun 1% kalau bayar dalam tempoh masa 10 hari. Company lain dia bagi 2% dalam masa 10 hari. Ya, jadi kalau 1% daripada 10 hari tu tak kompetitif lah. Ya. Kemudian account receivable ni adalah part of current asset. Ya. Jadi macam mana cara nak mengurangkan account receivable ni adalah, of course, bila customer bayar hutang-hutang dia, syarikat menerima cash, maka account receivable is reduced. Okey, seterusnya reason of offering credit to customers. Kenapa syarikat memberi kredit, ya, kepada pelanggan? Okey, macam company saya yang jual spek, ya, company jual spek tu kita berurus niaga secara tunai, ya, kerana kita retail. Satu spek berharga bawah RM200, dalam RM80 ke RM180. Jadi dia lebih mudah untuk cash. Tetapi untuk syarikat yang menjual barang-barang yang agak mahal, dia lebih baik ataupun lebih memberi manfaat untuk menjual secara hutang kerana untuk strategi jualan, ya. Strategi jualannya dengan memberi hutang ni boleh meningkatkan lagi jualan dan market share. Market share ni apa? Contoh, kalau ada dua company yang menjual sebagai contoh jual apa? Resort lah, kan? Okey, resort. Ya, dia jual bilik, kan? Untuk disewa. Kalau satu resort ni dia bayar cash
sahaja, dan resort yang satu lagi ni dia memberi kredit kepada customer dia. Duduk dulu, bayar nanti apabila cukup bulan. Biasanya yang bagi hutang ni dia bagi hutang kepada agensi-agensi kerajaan lah kan. Jadi of course lah customer dia akan pilih resort yang boleh bagi hutang, ya. Jadi apabila customer pergi dekat company yang memberi hutang, market share untuk company tersebut pun meningkat. Okey. Sebab yang kedua adalah untuk higher profit, di mana untuk credit sales biasanya charging higher price compared to cash sales, ya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan customer loyalty. Of course kesetiaan pelanggan ni dapat dinaikkan apabila perniagaan memberikan kredit kepada pelanggan. Dan kredit polisi ni adalah satu perkara di mana macam mana syarikat nak manage dia punya account receivable, ya. Teknik ni menentukan customer yang mana yang akan diberi kredit, ya. Okey. Kita nak tahu macam mana cara nak kira amount of receivable ni. Ada dua faktor yang menentukannya. Yang pertama adalah volume of credit sales, dan yang kedua adalah average collection period. Berapa tempoh masa yang diberikan oleh syarikat, tempoh maksimum untuk hutang itu dibayar, ya. Di mana formula dia adalah account receivable sama dengan average daily credit sales kali dengan average collection period. Kita tahu dah average collection period dapat daripada mana kan. Okey, berapa tempoh maksimum yang customer perlu bayar. Average daily credit sales biasanya dalam income statement jumlah jualan kredit itu dalam setahun. Jadi kita kena bahagikan dengan jumlah hari 360 hari ataupun 365 hari. Okey. Saya berikan contoh. Maya Company sells on credit term net 30 days. Jadi net 30 days tu adalah ACP. Dan annual credit sales dia adalah sebanyak RM360,000. Kirakan amount of account receivable. Okey. Jawapannya credit sales 360,000 bahagi dengan 360 hari, ya. Darabkan dengan 30 hari, jadi dapatlah account receivable sebanyak 30,000, ya. Seterusnya kita tengok apa dia terma-terma dalam account receivable. Yang pertamanya adalah credit standard. Credit standard is the firm's minimum requirement for giving credit to customers. Maksudnya adalah company meletakkan guideline ataupun minimum requirement untuk memilih pelanggan-pelanggan yang macam mana yang dia akan beri kredit, ya. Especially company-company yang menjual barang-barang dengan harga yang mahal. Sebagai contoh kereta, ya, menjual package percutian kepada agensi-agensi sebagainya, ya. Apa yang digunakan, teknik yang digunakan adalah 5 C's of credit, ya. 5 C, ya. Yang pertamanya dengan menggunakan 5 C's credit ni dia mengukur kebolehan sesuatu pelanggan untuk membayar balik hutang-hutang dia. C yang pertama adalah karakter. Karakter ni karakter pelanggan tu. Karakter pelanggan tu sama ada dia ni jenis yang senang bayar hutang ke susah bayar hutang, ya. Macam mana kita nak tahu karakter ni? Dengan dia punya historical data. Biasa kalau kita nak beli kereta, buat pinjaman dekat bank, ya. Buat pinjaman dekat bank, bank akan check dulu dia ada hutang tak sebelum ni. Hutang yang sebelum ni dia bayar elok ke ataupun rongak-rongak, ya, sekejap bayar, sekejap tak bayar. Itu adalah karakter applicant. C yang kedua adalah capacity.
kebolehan applicant untuk membayar hutang dia bergantung kepada financial statement. Ya. Kita dah belajar chapter financial analysis, ya, di mana nak mengukur kebolehan seseorang ataupun company membayar hutang-hutang dia. Yang ketiga adalah capital, ya, di mana bagaimanakah applicants punya credit relative to equity. Maksudnya membandingkan jumlah hutang dengan equity dia. Mana yang lebih tinggi? Hutang lebih tinggi ke equity lebih tinggi? Kalau hutang jauh lebih tinggi, maksudnya capability untuk dia bayar balik tu sangat rendah. C yang keempat adalah collateral ataupun cagaran. Applicant ada tak apa-apa yang dia boleh cagarkan sekiranya dia tak dapat nak bayar hutang dia nanti. Dan C yang kelima adalah condition. Ini adalah current general and industry specific economic condition. Of course, faktor-faktor nak beri hutang ni bergantung sangat kepada keadaan ekonomi semasa. Ya, kalau macam dalam COVID-19 ni kita tengok government banyak bagi bantuan dan juga pinjaman-pinjaman kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Selain daripada dia bagi duit dana kepada individu kan, bagi peniaga-peniaga dia government support dengan mengarahkan bank untuk memberi pinjaman kepada pelanggan-pelanggan ni, ya. Jadi berhutanglah, ability to allow peniaga untuk berhutang. Okey, relaxing credit standard. Kalau syarikat meletakkan credit standard yang tinggi, sebagai contoh, okey, kalau pembeli ni nak beli secara hutang, ya, kalau dia ada kredit record sekali dia bayar lambat, tak boleh kan. Siapa-siapa yang pernah tak bayar hutang sebelum ni tak dibenarkan untuk berhutang dengan syarikat ni, sebagai contoh. Dia meletakkan standard yang tinggi. Jadi dia akan mengurangkan possibility customer ataupun pelanggan ni untuk membeli dengan dia, ya. Jadi kebanyakan company dia tak terlalu strict sangat untuk set credit standard as long as pelanggan tu boleh bayar kan. Tetapi nak bagi lenient sangat credit standard pun tak bagus juga, ya. Kerana kita tengok financial manager might want to lower the firm's credit standard as long as profitability from the change exceed the extra cost generated by additional receivable. Kalau longgar, maksudnya pelanggan-pelanggan yang beli boleh hutang. Jadi dia akan meningkatkan lagi account receivable, ya. Tapi account receivable ni dia ada cost dia sendiri, ya. Kalau misalnya kata tak manage betul-betul, maksudnya company tak dapat cash. Hutang banyak, pelanggan beli banyak, tapi cash tak masuk dalam syarikat, ya. Jadi dia kena make sure decision yang dia buat tu memberi keutamaan kepada pengurusan syarikat lah, ya. Apakah disadvantage dengan menurunkan credit standard ni, ya? Yang pertamanya, larger credit department. Of course, bila lebih ramai pelanggan yang diberi hutang, akan banyaklah kerja-kerja dalam department account receivable. Kemudian additional clerical work. Contohnya nak sediakan dokumen-dokumen untuk berhutang, kemudian nak collect the debt, ya. Seterusnya servicing additional account. Kalau dulu ada 10 saja pelanggan yang berhutang, sekarang dah ada 20 pelanggan yang berhutang. Ada 20 account untuk separate pelanggan, ya. Yang kelima, bad debt losses. Apabila meningkat account receivable, chances that bad debt terjadi tu juga tinggi, ya. Dan terakhir sekali adalah opportunity cost, di mana kalau syarikat menjual secara tunai berbanding dengan menjual secara hutang, tentulah menjual secara tunai ni memberi lebih profit kepada syarikat, ya.
Okey, kita pergi kepada terma seterusnya, kredit term. Kredit term ni adalah terma pembayaran yang diberikan kepada pelanggan yang membeli secara kredit. Ya, kredit period pula adalah tempoh masa yang diberikan untuk pembayaran secara kredit apabila customer nak membayar dia punya bil dia. Early payment discount. Discount merefer kepada percentage deduction from the purchase price for paying within a specified time. Ya. Siapa bayar awal dia dapat diskaun. Macam itulah. Credit term contohnya adalah net 30. Apa-apa nombor yang datang selepas net adalah tempoh masa maksimum yang customer boleh bayar dia punya credit purchase. Jadi dalam contoh ni net 30 bermaksud customer has 30 days from the beginning credit period to pay full invoice. 2/10 net 30 customer can take 2% discount if pay within 10 days from the beginning credit period. Kalau dia tak ambil discount 2%, bayar dalam masa 10 hari, dia kena bayar within 30 days. Ya. Jadi nombor di hadapan slash itu adalah nilai diskaun. Nombor selepas slash itu adalah berapa jumlah hari yang dia boleh dapatkan diskaun. Dan nombor selepas net adalah tempoh maksimum dia boleh bayar hutang dia. Ya. Jadi net 30 tu merefer kepada average collection period lah. Ya, ACP. Ini adalah contoh macam mana kita nak kira credit terms tu. Ya. Kalau kita tengok amount to be received, ya, di bahagian sebelah kanan sekali, assume credit given is 10,000. Ya, dia hutang 10,000. Net 30 maksudnya dia kena bayar 10,000 full amount, ya, within 30 days. 2/10 dia dapat 2% discount, bayar dalam masa 10 hari. Jadi dia hanya bayar 9,800. Ya. 2/10 net 30, kalau dia bayar within 10 days dia bayar 9,500. Kalau dia bayar nak bayar full, dia kena bayar within 30 days. Okey, cost for foregoing discount ni memberitahu kita berapakah yang pelanggan akan rugi sekiranya tak mengambil diskaun. Sebagai contoh kita lah beli stok dengan supplier kan. Supplier bagi diskaun tapi kita tak nak ambil diskaun. Kita nak bayar, kita nak drag masa tu maksimum. Ya. Jadi calculationnya sebagai contoh Andalusia Corporation membeli secara kredit dengan terma 2/10 net 30 dan mengambil keputusan untuk tak mengambil diskaun. Maksudnya dia akan bayar pada hari yang ke-30. Berapakah dia punya effective annualized cost sekiranya tidak mengambil diskaun? Ya? Apabila menggunakan formula di atas, dia dapat 36% per year. Ya, 36% per year yang dia rugi. Ya? Tetapi kalau sekata dia boleh menggunakan duit dia, ya, untuk invest somewhere dan dapat rate yang lebih tinggi daripada 36%, maksudnya tak apalah dia tak ambil diskaun pun. Tetapi sekiranya dia tidak invest duit dia tu, dia letak aja kat dalam company, dalam bank account dia, tak buat apa dengan duit tu, ya, maksudnya dia akan rugi sebanyak 36%. Okey, untuk this one student tak perlu untuk kira, hanya tahu konsep dia saja. Okey, apabila ada akaun hutang, kena ada juga akaun collection policy. Collection policy ni adalah firm strategy in collecting overdue account. Bila kita beri hutang kepada seseorang atau kepada pelanggan, tentu adalah dalam banyak-banyak pelanggan tu yang dia tak bayar hutang. Jadi kena adalah collection policy. Cara macam mana, teknik-teknik yang biasanya digunakan untuk kutip hutang ni adalah melalui letters, phone calls, personal visits, collection agencies and legal actions.
Letters ni biasa datang daripada peguam lah. Peguam hantar surat kan, bagi tahu ada hutang dengan syarikat sekian-sekian, perlu bayar, kalau tak bayar nanti kena legal fee, dan hutang tu campur dengan legal fee pula. Kemudian phone calls, ini biasalah kalau sesiapa yang ada hutang walaupun kecil, hutang telefon, prepaid postpaid telefon, biasa akan terima call. Personal visits biasanya jarang berlaku, kecuali certain industry, collection agency, ni biasa, dan juga legal action. Syarikat should increase collection expenditure. Of course, bila buat collection policy ni, dia ada cost yang terlibat, until the marginal reduction in bad debt equals to the marginal outlay to collect. Maksudnya kos untuk nak collect hutang tu mestilah samalah, at least sama dengan hutang yang boleh dikutip. Kalau kata kos untuk nak kutip hutang tu lebih banyak berbanding dengan hutang yang boleh dikutip, lebih baik tak payah. Jadi sebagai financial manager, dia kena buat decision lah, cara macam mana untuk buat collection policy tu efektif. Okey, itu saja untuk part 1.